Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Pendidikan Islam tahun 3. Okey, insya-Allah pada minggu ini saya akan teruskan dengan tajuk yang baru, iaitu dalam bidang sirah, tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Okey, sebelum tu anak-anak boleh buka buku teks kamu muka surat 114. Kisah masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Itulah salah sedikit daripada kisah masyarakat Arab pada zaman dahulu. Mereka hidup berpuak-puak, maksudnya hidup berkumpulan. Yang mana orang kaya dengan orang kaya saja, yang miskin saja, yang mana ada pangkat saja, yang mana yang tak ada orang marhain bawah duduk sekumpulan je. Diorang tak nak bercampur gaul. Macam kita lah contohnya. Kita dalam kelas nak kawan dengan orang pandai-pandai je. Yang kurang sikit pandai tu awak pinggirkan. Tak baik macam tu ya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan masyarakat Arab yang hidup berpuak-puak, berpecah belah dan sebagainya. Anak murid semua nak tahu? Antaranya ialah mengatur pelbagai strategi. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum, contohnya kaum Aus dengan kaum Khazraj dan sebagainya. Bila merapatkan antara kedua-dua puak, barulah tak ada dah antara hidup perkauman. Yang kedua adalah sabar dan tabah menghadapi ujian hidup. Nabi sabar, dakwah lagi kepada mereka, walaupun degil tak mau dengar, masih lagi Nabi berdakwah, menyeru ke arah kebaikan. Dan yang ketiga ialah kuat pegangan akidah. Andai kata Nabi kita tak kuat pegangan akidah, Nabi akan mudah berputus asa. Jadi macam mana orang lain nak terima wahyu Allah? Macam tu. Antara kisah masyarakat Arab Jahiliyah. Yang kedua ialah kepercayaan, dari segi kepercayaan. Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah dan dengan menyembah berhala. Maksudnya mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya terhadap perkara-perkara khurafat. Mereka tak terima Islam. Mereka sembah selain daripada Allah. Jadi apa yang Nabi nak kena buat ialah dengan berdakwah tanpa berputus asa. Seterusnya, cara hidup masyarakat Arab juga. Mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan kerana mereka yakin bahawa anak perempuan itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Macam mana Nabi buat? Nabi tetap berdakwah, kata suruh tinggalkan minum arak, berjudi kerana itu akan memudaratkan, bukan memberi kelebihan dan menambahkan kesihatan terhadap orang Arab. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Sebelum Nabi dilantik menjadi rasul, Nabi daripada awal lagi telah mempunyai sifat yang amanah, iaitu terkenal dengan sifat amanah sehingga diberi kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Bukan calang-calang orang yang mampu. Nabi jujur dalam berniaga, tak pernah berbohong mengenai timbangan dan juga jualan. Selalu menjual barang-barang yang berkualiti. Maka ramai orang suka membeli dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Siti Khadijah membenarkan Nabi menguruskan perniagaannya, perniagaan Siti Khadijah berkembang luas tanpa ada kerugian. Yang kedua ialah sentiasa bercakap benar dan juga adil. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan tidak juga memilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Pada suatu ketika dahulu, semasa hendak membersihkan Kaabah, maksudnya Hajarul Aswad itu diangkat untuk ditukarkan kain Kaabah. Kemudian berlaku perbalahan antara kabilah, siapa yang nak letakkan batu Hajarul Aswad tu ke tempat asalnya. Jadi Nabi pun berfikir, kemudian Nabi meminta setiap ketua kabilah memegang bucu kain, kemudian diletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Kemudian ketua-ketua kabilah itu
mengangkat kain tersebut berhampiran dengan tempat asal letaknya batu Hajarul Aswad. Mereka membawa batu Hajarul Aswad itu bersama-sama dan akhirnya Nabi sendiri yang meletakkan ke tempat yang asal. Maka semua kabilah berpuas hati kerana mereka berpeluang untuk membawa batu Hajarul Aswad itu ke tempat asalnya. Dan yang ketiga, Nabi tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah, iaitu ibu susuannya, mengembala kambing. Okey, awak sekarang, kalau awak masa lapar apa yang buat? Tengok TV, main game, tengok WhatsApp, chatting. Tapi Nabi tak. Nabi membuat sesuatu yang bermanfaat dan memberi imbalan. Contohnya, mengembala kambing, dapat upah, dapat duit. Apa lagi Nabi buat? Berniaga dan sebagainya. Nabi tidak membuang masa. Yang keempat pula ialah penyantun. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan juga dermawan. Jadi kita kena ikut sifat Nabi ni. Itu penyantun, bermanis muka. Kita tak, kalau orang paksa-paksa kita yang kita tak suka, kita pun membentak-bentak muka, masam, jeling orang sana sini, cakap kasar-kasar. Tapi Nabi tak pernah pun bersikap begitu. Marah macam mana pun masih lagi bertutur dengan lemah lembut. Kalau yang cikgu lain jangan. Awak tak buat kerja sekolah, dihamun je. Kenapa tak siap kerja sekolah ni? Macam tu. Tapi Nabi masih lagi bersabar dan bersifat sopan santun dalam berbicara. Okey, setakat ini Ustazah hanya menceritakan mengenai kisah Arab Jahiliyah dan juga kepribadian Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Minggu depan kita akan sambung pula dengan kepribadian Nabi dalam menghadapi tentangan kaum kafir. Setakat ini saja kelas kita pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak semua. Bye. Jumpa lagi.